Jualah, dah. Okey, hari ini, hari yang ke-30. Hari yang terakhir kami akan bersama untuk FB Live. Bercerita tentang topik hari ini, kami akan buat kesimpulan kenapa sebenarnya kami memilih syarikat Public Gold untuk menjadi menjadi platform untuk kami simpan emas, simpan untuk masa depan anak-anak, simpan untuk dana persaraan. Kenapa kami pilih balik Public Gold? Apa yang special sangat dengan Public Gold ni? Kenapa? Okey. Hari ni kita akan cerita, buat rumusan tentang syarikat Public Gold. Okey, mesti ramai yang nak tahu kenapa. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Nur. Biar macam tu, dia kena bagi tajuk dulu. Lepas tu baru kita. Salam. Nama saya Nur Zahira. Orang panggil saya Jaja, Zaza. Hello semua. Assalamualaikum. Apa khabar? Nama saya Izzy. Nama penuh Izzy Ismail. Saya suami dia. Saya isteri dia. Bapa kepada 3 orang anak tengah berkeliaran kat atas sana. Apa nak cakap? Saya seorang jurutera. Saya bertugas di sebuah syarikat multinasional dalam industri IT di Tokyo, Jepun. Sama-sama dengan isteri saya membina keluarga dekat sini, membesarkan anak-anak 3 orang dekat atas tu. 2 kali dah bang. Ya ke? 2 kali dah repeat. Okay. Lagi cakap apa? Itu dialog skrip apa? Skrip standard. Skrip standard. Apa kita nak cakap hari ni? Semalam kita dah buat satu rumusan cerita pasal emas. Hari ni kami tumpang jugalah platform Easy Kazoku untuk membuat siaran penghabisan siri yang ke-30. Tu dia cabaran 30 hari bersama dia ni. Dia ajak buat FB Live. Tak pernah saya buat kerja apa nama ni kan. Kerja gaya alam alif. Itulah dia. Dah 30 hari bersama-sama dia. Buat kerja gila ni. Baru 30 hari bang. Jadi sampai juga ke episod yang terakhir. Banyaklah kami belajar dalam 30 hari ni. Alhamdulillah kami pun sama-sama belajar juga pasal emas. Jadi macam kami cakap semalam, emas ni bagus. Nak buat pelaburan apa saja bagus. Ada baik buruk dia, mana-mana kita pergi. Kalau kita tak ada ilmu, at the end of the day kita akan menemui kegagalan. Jadi di sini kami lagi sekali untuk memberi sedikit perkongsian tentang ilmu emas. Jadi hari ini tajuk kita dah bercerita pasal emas. Hari ini kita nak rumuskan kenapa Public Gold. Kenapa kami menyertai Public Gold. Dalam banyak-banyak syarikat emas, pengeluar emas dekat luar sana, kami pilih Public Gold. Nak cakap apa? Okey, sebenarnya kami tak pilih Public Gold. Kami bukan pilih Public Gold. Okey, sebenarnya kami memang mencari satu platform, satu lagi medium cara untuk melabur, menyimpan duit, menyimpan dana pendidikan anak-anak, dana persaraan. Kami sedang mencari satu lagi. Sebab kita bab kata Mat Salleh lah kan, Mat London, don't put all your eggs in one basket. So tak boleh letak semua duit kita, simpanan kita dalam satu tempat, dalam satu bakul. Okey, sebab kalau kata apa-apa jadi pada bakul itu, dan kita habislah, kita hilang semua. Jadi hai korang, hai Flores Liapo, hai. Nampak komennya tak betul? Okay. Lepas tu, jadi kita tak boleh letak everything in one basket. Okay, so bila buat macam tu, kita sebenarnya meletakkan kita punya masa depan pada satu tempat. Jadi kami mencari peluang. Jadi tolak tepi emas, saya memang cadangkan kepada semua orang, jangan letakkan semua simpanan dalam satu tempat. Kita simpan dekat beberapa tempat. Jadi macam tu, sama juga kami pun mencari tempat yang untuk menyimpan. Jadi bila kami tahu pasal emas, kebetulan yang kenalkan emas pada saya waktu tu, kawan baik saya, Nik Haryati, dia bercerita tentang emas. Jadi bila dia kata dia beli emas dekat Public Gold, syarikat Public Gold, tu saya macam, oh ada gold bar ya, ada orang jual gold bar. Saya tak pernah tahu yang kewujudan gold bar waktu tu. Betapa naifnya, betapa bongok yang saya masa tu. Saya tak tahu sebenarnya boleh beli gold bar. Saya ingatkan dalam cerita Hollywood je yang ada gold bar jongkong-jongkong emas. Sampai orang ketawa dengan saya. Kan orang beli jongkong. Okay. So
Saya ingatkan barang kemas sebab saya tak suka barang kemas, tapi saya tahu barang kemas tu bagus, saya tahu emas tu bagus. Jadi tapi saya tak suka barang kemas. Okay, unfortunately, lucky for him, saya tak suka barang kemas. Okay, so saya jumpa bila saya dapat tahu pasal gold bar dan tahu pasal syarikat public gold, saya cakap okay, why not? Sebab just simple, sangat simple. Beli emas, dapat emas. So saya kata okay lah. Saya masa tu saya berminat dengan tengok dia punya Dina cantik. Jadi saya cakap, why not? Sebab yang saya tahu, dia beli emas, saya dapat emas, saya simpan. Dah cukup. Itu. Very simple. Saya tak payah nak mengkaji macam mana. Kami juga ada saham sikit. Bila saham tu nak kena belajar banyak, you cannot like know everything in one night. Dia kena banyak belajar pasal saham. So, saya rasa benda tu agak susah untuk saya nak fahamkan benda tu. Tapi bila emas ni, memang pelaburan yang sangat simple. Beli, lepas tu simpan. Dia forgotten saving. Macam Izzy cakap semalam, forgotten saving. Simpan, lepas tu tinggalkan. Itu saja, cukup. Tunggu 5 tahun, 10 tahun, capai matlamat kita jual balik. Very simple. Tak payah susah kepala nak fikir macam mana nak turun naik. Unless kita seorang pelabur. Kalau kita seorang pelabur, dan kita kena monitor harga emas. Okay, so saya kata, okay tak apalah. Kita try public gold. Dan kami cuba. So bila cuba, kami sendiri buat untuk makluman semua, bukannya kami ni cakap kosong, maknanya beli setakat 2 gram lepas tu cadang satu dunia, jom beli emas dengan public gold dengan kita orang. Tak, kami memang sendiri memang ada buat. You guys boleh nampak contoh yang saya tunjuk, Dina dan bunga emas yang kami pegang, yang kami bawa balik sini. Itu semua adalah simpanan untuk anak-anak. Saya memang discuss dengan Izzy, kami allocatekan anak-anak, kami target sampai mereka universiti, sekurang-kurangnya mereka ada seorang ada 100 gram 100 gram seorang untuk ni, mereka setiap seorang. Lepas tu saya target dalam bentuk Dina lah, saya kumpul dalam bentuk Dina. Lepas tu kami sendiri dana persaraan seorang, kalau mampu, sekarang kami dah mulakan seorang kalau boleh 1 kilo sebelum umur besar 60 tahun. Okay, jadi kenapa kami pilih public gold? Sebenarnya ada banyak. Bukan pilih lah, kami tak pilih. Tapi macam kami pilih emas sebenarnya. Terus terang kami pilih emas. Kami tak pilih syarikat public gold. Kami pilih emas. Tetapi bila kami tengok public gold ni, of course lah, bila kita nak memilih, nak membeli emas tu, tengoklah syarikat yang menjual ni, barulah kami macam, oh okay, this company is actually a good company yang dah stable. Sebab saya juga waktu tu saya ada baca tentang Geneva. Ada tahu yang kes yang kemudian sebelum ni pasal pelaburan emas yang tutup, habis duit orang berjuta masa tu, Geneva. And we also know about Tok Belagak saya baru tahu minggu lepas. And ada banyak skim simpanan emas yang dah banyak merugikan orang. Saya tahu benda tu. Kami baca benda tu. Jadi of course, being a normal human being, kami pun paranoid. So we did some research, then kita tengok syarikat public gold ni macam mana, dan baru rasa macam, oh okay, boleh cuba. Kami cuba bukan dengan buka account ya, kami cuba dengan terus beli Dina, maknanya physical. Tak berani nak buka account emas lagi. Ya, of course, paranoid kan, kita takut. Fobia pun ada kot. Fobia, paranoid. Okay, jadi kami mulakan dengan pegang physical tu. Beli dapat physical, okay dah. Duduk senyap, tak nak ambil tahu lagi dah. Dan slowly bila kami kaji tentang syarikat public gold ni, baru kami tahu sebenarnya dia adalah satu company yang stable. InsyaAllah dia adalah satu company yang stable. Sebab dia adalah satu company yang bermula pada tahun 2008. Maknanya dia dah berbelas tahun dalam bidang ni, dan diasaskan oleh Datuk Wira Louis yang sebenarnya dia sendiri, keluarga dia sebenarnya ada kilang membuat emas sendiri. Okay, jadi bukan, dan dia pun ada background yang kuat, yang pandai tentang pelaburan semua ni. Jadi bukan someone yang hari ni buka company, besok dia nak jual emas, bukan. Dia sendiri memang background dia sangat kuat tentang pelaburan dan emas. Jadi banyak kelebihan syarikat public gold ni yang kami rasa macam boleh untuk kita simpan emas dengan dia, beli emas dengan dia. Okey. Apa lagi syarikat public gold ni yang buatkan Tuan Izzy pun tertarik? Tak, kalau kita cerita daripada latar belakang, dari segi latar belakang macam Jaja cakap lah, sebenarnya dia dah beroperasi di Malaysia 2008. Daripada tahun 2008, maknanya masuk 2021 ni, dah berapa belas tahun? 13 tahun. Ada ibu pejabat di Bayan Lepas. Sekarang seluruh Malaysia dia ada 16 cawangan. Boleh kata setiap negeri ada satu cawangan.
dan ada satu cawangan di Indonesia dan juga satu di Singapura. Diorang juga buka market dekat Brunei, tapi kat Brunei tak ada cawangan lagi sebab katanya nak buka sana mahal. Jadi operasi yang berkaitan dengan Brunei dia orang buat dekat cawangan Miri. Okey, apa Kembali lagi nak Saleh. cakap? Tentang Partner dia. partner, dia punya rakan niaga. Rakan niaga dia bukan calang-calang. Ini pun salah satu ciri kriteria lah yang kami tengok waktu kami decide untuk menyertai Public Gold ni. Post Malaysia, dia banyak buat kolaborasi dengan Post Malaysia. Post Malaysia adalah semi kerajaan. Bila dia keluarkan edisi khas 1 gram yang macam bentuk kad tu, kebanyakan memang semua dia akan kolaborasi dengan Post Malaysia. Arahnu, seluruh institusi Arahnu seluruh Malaysia partner dengan Public Gold. Macam kami pernah cover sebelum ni, banyak kelebihan-kelebihan yang Public Gold dapat bila bekerjasama dengan Arahnu. In fact, dalam sistem Public Gold memang ada satu button untuk kita tekan buat gadaian secara online, memang connect directly to Arahnu punya sistem. Jadi kita boleh buat jual, beli, gadai online, secara online. Apa lagi? Kalau bagi mereka yang susah hati, takut, saya faham ada yang saya cakap tadi, ada satu company dulu zaman waktu 2000, around that lah, 2008 juga, Geneva nama dia, memang keluar dalam surat khabar semua. Bagi mereka yang risau tentang Public Gold ni okey ke dengan bank negara, semua-semua tu, you boleh pergi kat bank negara. Sekarang ni dah boleh check apa syarikat yang ada yang boleh dibedang tu dalam bank negara. Public Gold sebenarnya pernah masuk dalam list bank negara antara syarikat yang bank negara pantau sebabkan takut skim-skim yang emas, skim tipu emas ni. Tapi mereka dalam masa 2-3 minggu macam tu, mereka berjaya dikeluarkan daripada senarai tersebut sebab tiada apa benda yang salah tentang apa yang mereka buat. Okay, one thing yang saya suka about Public Gold, mereka adalah satu syarikat yang transparent, very transparent. Apa saja kos yang perlu kita bayar, dia memang bagi tahu dekat situ. Tak ada hidden charges. Okay, tak ada such thing as yuran keahlian. Kami berdua sebenarnya dulu, waktu mula-mula kenal dulu, kami memang ada terlibat dengan benda-benda MLM ni semua. Okay, sampai sekarang pun saya tak ada masalah dengan syarikat, dengan MLM. Okay, saya masih membeli, tapi cukup sekadar membeli. Saya tak ada lagi terlibat dalam benda-benda macam tu. Because one thing about MLM ni yang saya tak berapa gemar, I have to maintain points lah every month. Okay, when kita dah jadi seorang dealer atau seorang tu, kita kena actively beli to maintain our points in order for us to get insentif ke benda-benda macam tu, which dalam Public Gold tak ada. Saya tak perlu maintain. Okay, and in fact benda ni adalah simpanan. You can simpan, tak perlu tak ada komitmen bulanan unless kalau kita ambil yang bayaran bulanan. The rest, akaun simpanan sama macam akaun bank. Kita simpan bila kita nak, berapa-berapa yang kita nak, suka hati kita. Tiada komitmen bulanan, tiada yuran keahlian, no hidden charges, tak ada. Dia akan terus terang cakap macam tu. Okay, kalau beli emas fizikal, berapa kos logistik yang kena bayar. Sangat transparent. Okay, and satu lagi dia patuh syariah. Okay, selain pada bank negara, kalau selalunya orang akan risau patuh syariah, bank negara, satu lagi yang buatkan saya rasa macam bagus, sebab kami pernah mention pasal benda ni, emas kalau tak berhati-hati, emas adalah satu barang yang senang untuk kita terjebak dengan ribawi. Okay, kalau kita tak berhati-hati macam mana proses pembelian dia semua tu. Alhamdulillah, bila kami tengok pada Public Gold ni, segala urusan jual beli dia adalah patuh syariah. Okay, dia dapat sijil pengiktirafan daripada Amani Advisor untuk segala urusan jual beli patuh syariah. Okay, pada tahun 2016 dan 2017 kan. In fact, dia adalah syarikat yang pertama di dunia ke Asia Tenggara? Di dunia. Dia adalah gold trader pertama dalam dunia yang mendapat pengiktirafan patuh syariah. Syarikat yang pertama ini kami bukan cerita omongan kosong, memang boleh Google lah. World's first Sharia compliant gold and silver trading company. Okay, so apa lagi nak diarguekan dekat situ? Dia jadi syarikat pertama di dunia yang dapat sijil patuh syariah. And Amani Advisor bukan calang-calang syarikat yang bagi pengiktirafan. Amani Advisor ni pun satu syarikat yang besar.
diterajui oleh Datuk Haji Dr. Haji Daud Bakar. Muhammad Daud Bakar. Okey. Jadi dekat situ kita tak payah risau. Beliau ni seorang yang sangat berkaliber, seorang anak watan yang ada nama cukup besar di peringkat antarabangsa. Beliau ni adalah, saya selalu cakap benda ni, orang yang utama menggerakkan institusi nak panggil, kiranya dibuat prosedur untuk urus niaga emas di peringkat dunia. Money Advisor telah dilantik menjadi penggubal SOP lah, prosedur untuk urus niaga emas dan perak di seluruh dunia. Sebelum tu diorang masih ada keraguan, jadi Money Advisor ni masuk ke tengah, keluar, berikan khidmat dia untuk clearkan benda yang banyak keraguan selama ni. Saya nak sentuh sikit pasal yang Jaja cakap pasal masuk dalam Bank Negara punya list tu. Sebenarnya benda tu bukannya kebelakangan ni. Tahun 2012, waktu tu memang banyak dalam Malaysia ni, ada banyak skim-skim yang mengarut dekat luar sana yang bertopengkan emas. Dan Public Gold tak terkecuali lah, terpalit juga. Nama dia ternaik masuk dalam Bank Negara punya list. Tapi within few days rasanya, tak sampai few weeks diorang buat Bank Negara memang buat investigation dan mendapat kerjasama daripada pihak Public Gold. Diorang buat penjelasan, ceritakan diorang punya modus operandi dan tak ada apa-apa hanky-panky, memang clear. Jadi cepat diorang dapat bersihkan nama tu, nama Public Gold dan keluarkan daripada senarai hitam dalam Bank Negara. Kami ada tunjuk satu keratang akhbar dalam satu episod sebelum ni, episod keempat atau kelima, bila kami bercerita kenapa Public Gold. Kami ada tunjuk satu keratang akhbar di mana Public Gold membuat kenyataan rasmi lah yang mereka tidak ada kena-mengena dengan sebarang skim-skim yang tak betul, yang bertopengkan emas kat luar sana. Jadi daripada segi itu kita dah tak perlu risau, insyaAllah. Okay, sama-sama kita doakan benda tu. Okay, lagi tentang Public Gold yang saya suka sebab setakat ni kami dah beberapa bulan dengan Public Gold ni, kami dapati dia punya susut nilai pun dibandingkan dengan syarikat lain, dia punya harga yang diambil untuk kita jual semula pun agak tinggi, sangat susut nilai dia sangat rendah below 10%. Kalau kami pernah waktu balik Malaysia itu kami check dekat syarikat PK, kalau nak jual balik dia akan ambil kurang 30%, 30%. Dengan Public Gold maksimum 9% saja kalau kita nak jual. Lepas tu dia punya harga untuk mulakan akaun pun rendah, minimum RM100 dah boleh buka akaun. Okey, bila saya kata buka akaun, RM100 itu bukan bayaran yuran keahlian ke, sebab saya selalu dapat soalan, berapa ya nak kena bayar yuran keahlian? Berapa ya nak bayar kena buka akaun? Bukan bayar. RM100 tu kita dapat gram emas juga. Tengok pada harga 0.40 something ke, dia sampai 4 titik perpuluhan. Jadi kita bukan bayar percuma, kita bukan bagi untuk yuran keahlian. There's no such thing as yuran keahlian. Okay? Even kalau dah jadi dealer pun, kita bayar RM200, kita still dapat 0.5 gram emas dan kita akan dapat voucher. Tak ada benda yang kita bayar kosong. Setiap satu sen yang kita bayar tu ada harga, ada nilai dekat dalam Public Gold. Kita akan dapat emas. We will get something in return. Okay? So dia punya nak startkan account boleh bayar RM100. Lepas tu dia punya sistem online 24/7, 365 days. Nak jual bila-bila kita nak jual boleh. Everything online pun boleh. Nak dapat physical pun boleh, nak buka account pun tak ada masalah. Semuanya boleh buat online. Nak gadai dekat Aranu pun tak ada masalah. Dan sekarang dia ada lately ni dia tengah memperkenalkan, dia tengah mempromosikan dia punya sistem penghantaran, nama dia GIT, Gold in Transit. So dia sistem kita boleh dapat emas tu depan pintu rumah kita, depan muka kita. Dia hantar straight dengan insurance. Maknanya tak perlu risau syarikat Jaja and itulah baling-baling semua tu hilang kita punya barang ke, dia ada insurance. Kalau hilang tak sampai rumah, Public Gold akan ganti balik because dia ada insurance. Setiap penghantaran ada insurance. Apa lagi kita nak cari dengan satu-satu syarikat tu? Saya rasa dah almost complete. No, but wait. Public Gold pun ada dia punya kelemahan dia. Okay. Dia memang bila ada time yang sistem dia bila terlampau ramai, because right now ada 500,000 lebih penyimpan dalam Public Gold. Okay. Rakyat Malaysia tengah menyimpan dalam Public Gold.
Bila harga turun, saya memang kena bagi tahu siap-siap, you guys kena standby, memang website akan jam sikit. Mana ada even bank, Maybank pun kalau time ramai-ramai serbu memang dia akan jam. Itu standard. Tidak ada business yang perfect, yang sempurna, tak ada. Okay. Bila ramai-ramai serbu, dia akan ada sedikit tu. Cuma saya boleh janjikan kita akan still dapat kita punya emas. Cuma sama ada dia cepat atau lambat sahaja. Okay, jangan risau. Part tu saya rasa setakat ni kami tak pernah dengar lagi orang komplain dalam Facebook group public goal yang kita orang ramai-ramai join yang kata tak dapat emas dia. Okay, memang akan dapat. You beli emas, you dapat emas. Simple. Dia tak ada dividen ke benda-benda mengarut-mengarut macam tu, tak ada. Beli emas, dapat emas, kita simpan. Okay, apa lagi kesimpulan tentang public goal? Apa lagi, Jazzy? Tak ada lah. Rasanya urus niaga emas ni straightforward je. Kita beli, kita bayar duit, kita dapat emas. Kita jual, kita bagi emas, kita dapat duit. Itu je. Dia punya basic rules of thumb dia memang itu saja sebenarnya. Dan setiap urus niaga tu patuh syariah. Kan? Itu je lah kot yang penting bagi kita sebagai seorang Muslim. Urus niaga tu patuh syariah. Semua, dia ada 4 jenis urus niaga dalam tu, semua ada sijil patuh syariah. Dan kita beli emas, kita dapat emas. Kita jual emas, kita dapat duit. Tak ada apa kot nak cakap. Dia punya proses straightforward. Dan kita boleh buat benda ni. Public goal dia sama je macam kedai emas di tepi jalan tu. Cuma zaman sekarang punya kedai emas lah, kita boleh beli benda ni online, kita boleh jual emas online, kita boleh gadai emas online. Jadi itu je lah kot cerita dia. Apa lagi? Tak ada, benda tu very simple. So you beli emas, you dapat emas. Kiranya public goal ni hanya satu, sama macam syarikat kedai emas kat luar sana. Cuma beza dia ada buat online. Itu sahaja. Okay. Ini saya tunjukkan emas yang kami simpan. Yang ada memang betul. Dah berapa kali dah saya tunjuk sebenarnya. Ini yang kami dibenarkan bawa balik ke Jepun tanpa tax. Tak kena bayar tax kan. Okay, dia akan bagi casing macam ni. Dia akan bagi surat beranak. Dia punya nombor siri. Memang ini adalah dinar. 10 dinar. Dan ini adalah bunga emas. Okay. Design dia sangat cantik. Kami pernah cuba jual dekat kios dekat Jepun, kat sini, dekat kedai belakang ni. Ada satu kios, mereka buka untuk terima barang kemas ataupun emas. Yang membuatkan kami rasa macam, okay, we made the right decision untuk pilih public goal ni. Because orang Jepun tu, bila dia tengok emas tu, dia cakap dengan AZ, apa yang AZ pegang tu adalah emas yang baik, emas yang bagus. Dia kata cantik, design dia cantik. Kiranya dia pun suka tengok public goal punya design. Dia cakap benda tu diterima, cuma bila kita jual dekat luar ni, macam saya cakap lah, bila jual kat luar, dia memang akan ambil susut nilai tinggi sikit berbanding kalau kita jual dengan public gold balik. Tapi yang penting, public gold punya emas, kita bawa keluar, dia berpegang kepada emas ni tiada sempadan negara, dia masih boleh dijual di luar. Okay? Tak ada masalah dekat situ. Maknanya dia terima, orang Jepun kat sini terima emas public gold, tak ada masalah dengan benda tu accredited by LBMA ke tak ada. You still can sell your punya emas dekat luar, cuma dia akan ada harga dia kurang sikit daripada kalau kita jual dengan public gold. Itu saja. Tapi yang penting dia terima. Okay. Emas ni design tu very subjektif lah. Tapi yang pegang nilai emas ni dua benda lah. Dia punya berat dan dia punya ketulinan. Selagi dia punya berat tu memang betul-betul berat, memang hari tu dia pun uji dia punya berat. Dekat dinar tu dia tulis 42.5 gram. Memang betul 42.5 gram. Ketulinan emas memang 999, 99.9%. Dia pun buat ujian yang menandakan ketulinan tu memang betul. Dua benda ni cukup, memang emas tu bernilai. Sama saja kita pergi kat mana-mana dalam dunia ni, emas tu akan terus bernilai. Dia tak ada sempadan negara. Kita dah uji dah benda tu. Kita dah cuba periksa. Kita dah periksa. Kami tak ada intention nak jual pun sebenarnya. Bila nampak memang dah tak sabar sebenarnya. Bila balik sini hari tu memang tak sabar nak pergi, nak habis kuarantin je tu, nak terus pergi tengok betul ke emas ni. Yelah, kami pun orang biasa juga. Ada keraguan, was-was, betul ke emas ni, emas public gold ni boleh dijual kat luar. Jadi kami test.
Memang betul, memang diterima. Dia check semua macam yang cakap tadi, keturunan semua tu semua dia check. Benda tu okay, superb. On top of that, dia suka dengan design public goal. Itu memang bonus bagi kami. Kami memang excited, tak sabar nak cerita dengan semua orang. Okay, so tak payah risau pasal benda tu. InsyaAllah, kalau pilih public goal ataupun public goal ada juga barang kemas, tak ada masalah. You boleh simpan dalam bentuk barang kemas pun tak ada masalah. Kesimpulannya, kami rasa kami buat decision yang betul dengan memilih public goal. Harapnya public goal pun kekal menjadi satu syarikat yang setakat ni di Malaysia saya rasa syarikat yang terbesar lah kot, sebab dia ada penyimpan sampai 500,000 lebih dan sekejap je dia capai 500,000 tu. Okay, apa lagi kami nak cerita? Apa lagi? Dan dia sekarang memang tengah explore lah untuk perluaskan market dia ke luar. Kan? Jadi dia memanglah dia cuba nak dapatkan dia punya motto syarikat ni adalah wealth protection. Kenapa saya dapat tahu lah daripada pengasas public goal ni, kenapa dia nak buat pelaburan dalam emas. Macam saya cakap, emas ni dia boleh, siapa-siapa pun boleh melabur, siapa-siapa pun boleh menyimpan. Orang yang tak tahu, saya ambil contoh macam orang kampung. Orang kampung dia kurang pengetahuan tentang pelaburan kan. Tapi dengan memiliki emas tu, siapa-siapa saja, orang yang tidak berilmu sekalipun, seelok-elok kena ada ilmu lah, tapi orang yang tidak berilmu pun dengan dia memiliki emas, dia simpan emas, beberapa tahun kemudian dia tengok emas tu harga dia akan meningkat. Dia tanpa sebarang ilmu pun, dia tak perlu buat apa-apa. Emas tu sendiri dah memang bagus. Satu logam bernilai ciptaan Allah. Dalam perut muka bumi, dalam perut bumi ini dah memang katakan kalau Allah dah takdirkan ada 1,000 tan. 1,000 tan tu je lah yang akan beralih tangan sesama manusia. Jadi dia memang ciptaan Tuhan, tak boleh dicipta, kita tak boleh nak musnahkan dia. Dia memang satu logam yang bernilai. Siapa-siapa pun kita boleh simpan, siapa-siapa boleh buat pelaburan. Itu mission pengasas public goal lah. Jadi dia cuba nak explore market ni lebih keluar dari Malaysia. Seboleh-boleh dia nak orang memiliki emas. Sekarang ni sejak PKP ni memang jumlah yang berdaftar dengan public goal semakin bertambah. Dia capai daripada 400,000, 300,000 untuk sampai ke tahap sekarang 500,000 user tu dalam tempoh sangat-sangat singkat. Jadi sampai diorang punya sistem pun sekarang ni tengah buat enhancement untuk cater satu population yang sangat besar kan. Dan diorang masih berazam untuk expand diorang punya business ni keluar. Jadi kita sebenarnya berada dalam satu peringkat yang sangat-sangat sesuai untuk memulakan penyimpanan emas ni. Kami juga sebenarnya sedikit lambat, agak tekilan memulakan lambat asalkan mula. Memulakan journey menyimpan emas ni agak lambat. Kami agak tekilan sebab kami tak mendapat pengetahuan tu sebelum ni. Dan itu antara sebab kenapa kami lantang untuk bersuara, untuk menyampaikan ilmu, berkongsi sama kita kan. Sebab saya rasa masih ramai lagi orang kat luar sana yang kurang pengetahuan tentang penyimpanan emas, public goal, sebuah syarikat yang bagus, berkaliber. Jadi kami nak sama-sama bersama dalam journey menyimpan emas ni bersama anda. Itu mission kami lah. Macam yang saya cakap tadi, bila kami dapat tahu tu, sekarang ni bila tanya kawan-kawan, rupanya ramai sebenarnya yang dah mula tahun 2010, 2012 tapi mereka tak konsisten menyimpan. Okay, rupanya dah ramai kawan yang tahu tentang public goal ni, cuma mereka tak memilih untuk bercerita. Jadi kami rasa macam okay, that's it. Kami dah tahu pasal benda ni and we are not going to keep benda ni lagi dah. Kita akan cerita dengan ramai orang. Macam saya cakap semalam, intention yang awal sebenarnya saya hanya nak bercerita pada ahli keluarga dan kawan-kawan terdekat saja sebab saya rasa benda ni bagus. Tapi disebabkan bila fikir lama-lama, saya rasa macam benda ni bagus, why not kita share and letakkan mission untuk pastikan lebih ramai mulakan simpanan emas. Okay, jangan takut dengan kita orang lah. Kita orang ni bukanlah jenis yang nak paksa orang untuk dapatkan kita orang ni jadi jutawan. Tidak.
kita memang nak betul-betul sincerely, we want everyone to at least start now. Saya rasa ramai sebenarnya yang dah nak mulalah daripada tahun lepas, nak mula banyak. Saya dah dapat message dah nak mula 3 tahun lepas, tapi alhamdulillah lah, rezeki, mungkin itu sebablah rezeki saya dengan dia mulakan simpanan dengan kami. Jadi ramai sebenarnya yang nak mulakan simpanan emas. Ya Allah, nak mulakan simpanan emas dah lama tapi tak mula. Jadi why not you start now? At least mulakan dengan RM100, mulakan dengan 1 gram, mula. Okay, and we are here to help. Tak percaya, saya malas sebenarnya, saya ni jenis yang tak suka nak kongsikan testimonial. Penyimpan-penyimpan tak ramai, tak adalah sikit-sikit saya kongsikan. Tapi sebenarnya you can ask siapa-siapa kat sini yang dah mula simpan dengan kami. InsyaAllah memang saya bimbing sampai pukul 2-3 pagi. Ada je soalan, saya akan jawab. Saya akan tolong semampu yang boleh. Ada yang dah simpan sampai 200 gram pun ada ya. Okay, bermula dengan berapa gram hari tu, sekarang dah 200 gram lebih menyimpan. Okay, dah ada beberapa orang macam tu. Dan orang yang dia tak kenal saya pun daripada Easy Kazoku message nak simpan 100 gram terus. Saya pun jadi takut. Tapi sebenarnya mereka tahu, sebenarnya mereka dah lama tahu tentang kelebihan emas ni, dan mereka juga tahu dah lama tentang public gold, cuma tak jumpa the right person to guide them. And bila saya bercerita, dia kata okay, dia rasa nak simpan dengan saya kata okay, fine, let me help you. So saya tolong. Ada ramai lagi yang buka akaun satu keluarga, yang angkut adik-beradik sekali. Sekarang ni ada salah seorang baru message saya 2-3 hari lepas. Adik-beradik sekarang ni dah excited, dah addicted tengok graf emas naik turun. And I'm happy, seriously, bila saya dengar benda-benda macam tu, saya happy because kami berjaya buatkan mereka rasa seronok menyimpan emas sebenarnya, because this is the right way untuk menyimpan dengan seronok, dengan fun. Memang benda tu fun sebab you can like beli and nampak benda tu makin banyak. Memang seronok. Okay, so saya nasihatkan start now. You start dengan RM100 and akan addicted, ketagih menyimpan. Tak pernah ada orang ketagih menyimpan. Kita ni sebenarnya daripada kecil punyalah payah nak menyimpan. Sebab apa? Kita diajar ada duit lebih simpan. Pergi sekolah, pergi belanja, mak bagi 50 sen belanja. Lepas belanja tu kan lebih tu simpan. So kita end up ada satu mindset, duit lebih baru simpan. Okay? Salah tu. Sepatutnya saving kena asingkan dulu, baru yang lebih tu kita belanja. Kita kena tukar mindset tu. You paksa diri you simpan dulu and then baru berbelanja. Okay? So saya happy bila saya dapat jumpa satu cara yang boleh ajak orang menyimpan dalam satu keadaan yang seronok lah, happy. Because dia every month dia tengok, bila harga turun je, beli. Lepas tu dia nampak, dia seronok tengok graf. Lepas tu dia seronok tengok gram tu makin bertambah. So it's a good way. It's not like kita ni tengah membeli barang, tengah membazir. Ini adalah bentuk simpanan, tapi simpanan yang menyeronokkan. So why not kita give it a try. Okay, cubalah, mari cuba. Mula dengan RM100, kami akan tolong. Tak ada masalah untuk apa saja soalan. Kalau saya tak tahu, saya tak tahu jawapan, saya akan tanya mereka yang dekat atas, saya punya upline kat atas semua tu. Kami ada tim yang kuat, insyaAllah, yang akan tolong semua. Saya ada buat group Telegram untuk masukkan customers. Every now and then bila ada update harga emas turun ke, ada promotion untuk buat bayaran bulanan ke, semua saya akan update. Semua saya akan bagi tahu. Tak percaya, you can ask anyone yang ada dalam kita punya group. Saya akan update every single time ada benda-benda macam tu. And in fact, you have ada problem apa ke pun, kami akan cuba bantu selagi mampu. Because macam saya cakap, kami berdua bukan kejar nak jadi kaya raya, billionaire. Tak. Memang definitely takkan kaya pun dengan emas ni. Okay. Cuma kami rasa seronok bila dapat bantu lebih ramai untuk menyimpan. That's it. Itu saja objektif kami. Okay. So you guys need to trust us. Walaupun kami jauh, tapi kami akan cuba sedaya upaya membantu. In fact, all the team members yang lain semua ada kat Malaysia pun. Kalau nak lari pun nak lari kat mana. Semua orang kenal aku lah. Nak pergi mana pun. Semua orang kenal dia. Selalu umpat dia kat Easy Kazoku pun. So, trust us. Okay? Trust us and trust the goal. Trust us, trust the goal. Slogan kata baru. So, okay. Okay, itu saja. Okay, rumusan 30 hari berjaya ditamatkan hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, hantar komen kat situ ke, ataupun direct dekat nombor phone dekat bawah tu. Nanti dia akan tolong selesaikan.
Untuk round pertama ni, ini episod yang terakhir. Tak tahu sama ada round kedua atau ada round kedua atau tak. Kita tengok dulu. Tapi untuk 30 hari ni, inilah dia episod yang terakhir. Okey, terima kasih kepada semua yang bersama kami daripada episod yang pertama sampai sekarang, yang sudi tonton video kami daripada awal sampai akhir. Kami hargai kerjasama, support daripada tuan-puan. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kami akan sambung buat second round, tapi mungkin dalam bentuk yang berlainan lah kot. InsyaAllah. Cakap apa? Bagi kami peluang untuk membimbing anda, untuk membantu anda menyelamatkan duit simpanan, menyelamatkan untuk simpan untuk pendidikan anak-anak, persaraan, nak beli rumah, semua ada macam-macam cara. InsyaAllah kami akan bantu semampu yang boleh, sebab kami pun masih belajar, tapi belajar dan kami cuba ajarkan apa yang kami belajar. Okay? Bagi kami peluang. Dan terima kasih juga pada semua yang mempercayai kami, memberikan kepercayaan yang penuh untuk kami jagakan simpanan anda, membantu anda untuk pastikan simpanan itu berada di tempat yang betul. Terima kasih pada semua. And itu sahaja untuk 30 hari. It's a wrap. Nanti Jaja akan tulis balik post dekat Easy Kazaku. Lepas ni dia dah tak ada live kan, dia dah free sikit. So dia boleh buat banyak post dalam Easy Kazaku. Okey semua, kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.